Okay, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okay, kita proceed kepada Sentinel Loop dulu hari ni. Tajuk kita, sebelum kita mengenal Sentinel Loop, kita kena tahu comparison dia lah. Comparison dia ialah counter loop yang sebelum ni anda buat adalah sebenarnya we know how many to repeat. Okay, comparison Sentinel Loop, we don't know how many to repeat. And then use Sentinel value that will stop the loop. So, bila kita tak tahu how many repeat, kita kena tahulah bila nak berhenti kan? Betul? So, apa perbezaan dia dari segi pseudocode? So, dari segi pseudocode, sebelum buat pseudocode, sebenarnya asas dia balik. Ingat balik yang saya ajar? Mana start, mana stop. Apa contoh soalan? Contohnya kita tengok display 3 number enter by user. Contoh yang paling basic, 3 number. So kita tahulah how many times to repeat, right? How many times? 3. Yeah, you know how many times. Times to repeat sepatutnya adalah 3. So paling mudah bila kita buat start, kita mula dengan 1 dan kita buat less to stop, kita buat less or equal 3. Itu paling mudah. Okay, so 3 times repeat. Nampak ya? Stop ini, start ini. Kenapa saya highlight less than equal? Because itu yang bergantung. So kadang-kadang kita tersilap buat kan, less lah without equal. So many repeat tu kita dah jadi salah. So itu dikenali sebagai logic error lah. Bukan syntax error, logic error. Patut 3 times, dia jadi 2 times only. Because you dah tersilap. Okay, so you kena alert yang tu. Tetapi bila comparison untuk ini, masalahnya kita tak tahu bila nak start, bila nak stop. Start, stop. It depends user. Okay, contoh soalan. Okay, display number entered by user until user. Dia ada until ni. User enter, katalah apa-apalah, n ke, negative 1 ke. Ini kita depend negative 1 ke, n ke, kosong ke, negative 99, 9 ke. Apa-apa yang tengoklah pada soalan. Okey? Boleh tengok pada soalan. Okey? Kadang-kadang 0, kadang-kadang n. So you must refer to. Maksudnya stop dia adalah bergantung pada user. Negative 1 ke, n ke, 0 ke, negative 999. Tapi start kita apa? Start kita adalah read value dari user. Ini. Read what? Selalunya saya letak answer lah. Apa answer daripada user? Nilai. Okay? Nilai apa? Saya letak value variable answer. Soalnya kita nak nilai tu dari user. Tak kisahlah kalau you nak buat read nombor pun boleh, tak jadi kesalahan. Yang penting you faham bahawa kita nak nilai dari user. Read any variable lah, maksudnya nak dari nilai dari user until user enter Sentinel value. Clear? Okay, so kita balik kepada pseudocode. Bila kita dah tahu start dengan stop, means kita start, kita ICU. Ini guidance je lah. ICU. Jangan lupa and while, betul? And while, yang ni kita tulis while, betul? Okay, jadi kita akan buat start I kita kena start dengan tu. Jadi kita selalu guna counter atau bill atau apa-apa. Dan kita guna 1. Okay, so di sini kita guna counter less equal 3. Sebab kita nampak jadi stop, right? And then yang ni jangan lupa update. Kalau tak update jadi apa? Kalau tak update, kita lupa nak tulis yang update ni, apa jadi? Dia won't stop because counter still 1. Dia tak ada update 1. So you pelik. Kenapa bila you execute je no stop? Bila nak berhenti ya? Because rupanya you lupa nak letak update. That's why 3 ni penting. So how about untuk yang ini, beza dia mudah sangat. Iaitu bila kita buat start, kita buat stop nantilah. Dah habis tulis baru kita letak stop lah. Okay, apa
dia punya ICU dia? Dia ada juga. Dia tetap ada ICU. Bezanya ICU. Kalau tak tulis nanti kita takut kita lupa, right? Okay, tulis je dulu supaya kita sentiasa letak, supaya kita tetap ada nilai tersebut. Bezanya ialah kita letak I kita adalah read answer kita. Answer datang dari answer datang daripada user. Ini pun juga adalah read answer. Itu je beza yang mudah kita letak. Dan yang ketiga, while kita. Penulisan while kita kena pastikan alert juga. While kita kat sini, apa beza dia? Inilah answer kita. Selagi answer tidak sama dengan, katalah apa yang kita nak stop, guna N ke, -1 ke, kosong. Nak yang mana? Kosong. So kita letak not equal to 0. Selagi tak equal, you must repeat the process. Once dia dah letak, bila kita read answer masa updating, dia letak 0. So 0, is it 0 equal to 0? Not equal to 0? Nanti kita buat dash check untuk lagi nampak lah, right? Okay. Sebab saya lihat anda dash check masih ke laut dalam. Okay, kita lihat. Untuk menjawab soalan ni, display 3 numbers. Kan? Apa yang kita akan selalu ulang? Untuk jawab ni. Display 3 number, enter. Kita mesti sentiasa read, right? Kan? Dari sini apa yang perlu di repeat? Apa yang perlu di repeat? Read number, lepas tu buat apa? Read je. Display berada dalam ke luar looping? Kenapa dalam looping? Sebab nak sentiasa paparkan ketiga-tiga nilai entered by user. That's why repeat dengan display wajib ada untuk kita repeat. So kita akan tulislah di sini. Okay. Apa yang nak di repeat tulis dalam ni. Read number, display number. Lepas tu nak buat apa-apa tak? Ada tak case lain? Tak ada kan? So tak ada. Perlu tak display apa-apa kat selepas while? Perlu tak? Untuk soalan ini tak perlu. Jadi apa yang kita tinggal buat ialah stop. Okay, ini yang paling basic, asasnya. Okay, asas, yang paling asas. Okay, kita tengok balik yang ni. Display number entered by user. So kita kena sentiasa display, right? Apa yang nak kena repeat? Kena catat apa yang nak kena repeat, apa dia? Supaya kita tak lost. Kita nak sentiasa display apa yang dia masukkan nilai, right? So what we did, kenapa tak ada read kat sini? Yeah, because it comes from the I tadi. Dia nak value entered by user, right? Number entered by user. Answer must be in number lah. Okay, dapat? Okay. So, kita buat dash check untuk tahu kita buat ni salah ke? Nampak? Saya kan, bila kita tengok looping, pertama saya buat ICU. Kedua, apa yang di repeat simpan dalam tersebut. Ada tak perlu nak display kat luar looping? Tengok juga. Tengok juga. Ada accumulate tak? Kalau tak ada, you selamatlah. Kalau ada, wajib ada set nilai awal in total ke apa yang you accumulate lah. With 0 Kalau ada accumulate. Sama je. Untuk soalan Sentinel pun, kalau ada accumulate, mesti ada set nilai awal. Itu je. Buat ICU dulu. Apa perlu repeat, simpan. Okay? Boleh? Okay, kita terus tengok dash check. So, ada yang lemah lagi nak buat dash check. Ingat kembali, tangan kiri kena pegang pseudocode. Tangan kanan akan menulis. Kalau you tak tengok pseudocode, macam mana nak tahu dash check kita betul ke tak? So, kita tengok dash check. Start. Kita jumpa variable counter. So, untuk kolom yang pertama, saya tulis. Itulah bila apa yang kita cakap, kita tulis, right? Okay. Kita jumpa counter. Catat. Buat while. Tulis juga. Kalau ada if pun tulis. Jangan tinggal. Kalau boleh tulis penuh lah. Counter dengan 3 lah.
Sebab kadang-kadang dia tersilap read. And then read nombor. Oleh kerana ada nombor variable lain kan. So kita letak sini. Maksudnya dia datang daripada read, tulis. Sebab kadang-kadang kita tahu nombor ni datang dari mana. Kan? Okay, display nombor. Maksudnya mesti menggunakan variable yang sama. So maksudnya itu bila ada display saja, you wajib tulis dekat output, bukan dalam dash check. Sebab kadang-kadang output tu berlaku banyak kali. Takkan you nak letak dalam dash check. Dash check ni row-row untuk you tengok. Okay, that's why saya kata output mesti far away. Kita takut dia banyak cerita lah. Far away maksudnya tinggal ruang. Display counter plus 1. Ada dah. Variable counter ada, jadi kita pastikan kita plus 1 untuk next row lah. Okay. And while. Ada jumping tak? Tak ada. Kan? Walaupun tangan saya tak tunjuk. Saya nak pegang mic. Okay. And while. Lepas tu stop. Tak ada apa. Okay. Baru you ulang balik lah. Okay. Kalau boleh tangan kanan you memegang sudut. Tangan kiri you sentiasa mencatat. Okay. Start counter 1. Tulis. Okay, while counter less than 3. Tulis. 1 less than 3. Tulis. Kita manusia lemah, cuai. Tulis. Jangan tak tulis. Memang dalam buku Amran tak tulis pun. You dah pandai ke? Okay. Read number. So, any number. Any number. So, you letak 7. Any value. Bila read, maksudnya you jangan takut-takut. Nak letak nilai apa ni? Ada yang masih ketakutan dengan meletakkan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan. Nampak sangat you macam tak faham. Bila read ni maksudnya any value. Okay. So 7, display nombor. Oh, dia suruh display. Catat. Bila sebut display je, catat. Dekat output. That's why saya kata output tu di tempat yang jauh. Far away from the dash check. And then counter plus 1. Counter plus 1 tulis 1 campur 1 2. And then and while menunjukkan kita akan pergi ke while 2 less than 3 true. And then saya read nombor lagi. Katalah read 10. Display nombor 10. Counter plus 1 2 campur 1 is 3. Okay, 3 is equal to 3 true. So read number. Katalah you read 5. Display number. Display tulis kat output. And then counter plus 1 tulis. Kita mana ada kata keluar lagi. Tulis. That's why kena tulis. Part. While. Part less than 3. False. Bila false baru berhenti. Berhentinya kita tengok bawah and while ada cerita apa-apa tak? Takut ada cerita lah. Kalau tak ada, okay. Tengok next instruction dia adalah stop. Done. You done. Okay. So how about dash check untuk sentinel? Okay. Start. You jumpa read answer. Maksudnya variable yang you jumpa adalah answer. While answer nak equal to 0. Tulislah. Kita manusia lemah. Tulis. Sebab kadang-kadang kita salah tulis. Ini pun ada pelajar tak nak tulis apa pada while dia. Dia hanya tulis while je. Hambur kan. Macam dah pandai je. Saya pun tulis. Okay. And then tulis display answer. So ini pada output lah. Bila ada display maksudnya cari kawasan lain yang far away. Okay. In your book. Dan catat. Okay. Lepas tu tengok balik. Ada lagi tak display answer? Read answer lagi. Maksudnya variable yang sama dan mereka adalah samalah read. Datang pada read. So tak payahlah buat kolom baru. Jangan. Lepas tu you pening. You buat betul ke salah. Sebab kejap sana pergi tengok balik sikit. Sekejap sana padahal kita nak buat sekali je. Benda tu berlaku sekali, right? So lebih baik bila updating, that's why you tulis atas kolom. Saya tulis kolom dulu. Saya tak ada start. Ada rakan kamu tiba-tiba suka-suka hati dia tambah kat situ. I never teach you like that, right? Saya buat kolom dulu cerita saya. Kenapa you all mula dengan nombor macam ni? Mana ada dia terus tulis? Tak ada. Saya start dengan namakan kolom dulu. Baru start all over again. Okay? Jangan ketakutan lah. So, display answer, read answer, and while.
Tak ada apa-apa kan? Kita terus stop. Okay, maksudnya tak ada apa-apa dah. Dah itu je, apa nak takut kan? Variable yang wujud hanyalah itu. Kalau ada if, you kena letak another column. Kalau ada while, another column untuk you semak. Okay? Clear? Okay, seterusnya kita start all over again. Start, read answer. You pun read. Katalah 13. Nampak? Saya pun letak bebas bila read. 13. While answer, tulis. Saya pun tulis. Tapi ingat, apa yang you tulis mesti sama. Jangan tiba-tiba suka hati dia. 13 memang not equal to 0. Macam dia pening-pening dia buat something yang macam ni. Salah lah. Apa benda yang dia cuba buat ni? Dia mesti tulis apa yang dinyatakan. 13 not equal 0 kena tulis. Barulah dia tulis true or false. Dari sini kita nampak lah. 13 not equal 0. Yes, true. Yes, it's true. Because 13 memang tak equal 0. Is it 13 is not equal to 0? True or false? True. Bila kita tulis, kita tak pening. Okay? So, kita buat apa? Display. Answer. Nilai answer tadi berapa? 13. Read answer. So, saya pun read. Negative 1. Nilai negatif. So, kita tengok balik. Bila NY, dia akan naik balik. Answer not equal to 0. Negative 1 not equal to 0. True. Tulis true. Mesti sama penulisan. Baru kita tahu dia true or false. Tu ada a few of you yang saya dapat detect. Dia tak faham apa yang dia nak tulis. Tulis yang betul lah. Okay. So dia akan display answer. So dia display dah negative 1. Okay. Read answer again. Nampak? Arahan, read answer. You kena read lah. You read 10. 10 not equal to 0. True. Kalau true buat apa? Display answer. Kan? Lepas tu, read answer. Okay, katalah saya read. Saya read 0. 0 not equal to 0. False. Dah false baru berhenti dash check kita. Kalau dash check kita masih true, maka you punya dash check belum lengkap lah. Okay, pastikan sampai false. Bila false, masa kita tengok bawah and while. Ada saya cakap terus pergi stop ke? Tak ada. Bawah and while ada cerita apa? Okay, kalau ada cerita buat lah. Kalau tak ada cerita, dia nampak pergi stop, then you stop. That's it. Clear? Cuba you perhatikan read answer kita berapa kali? 1, 2, 3, 4. Tapi number yang dia display adalah 3. Kita tahu ke how many to repeat? Tak. Tapi kita tahu bila nak stop, right? Wajib tahu because this is sentinel value. Okay? Apa nilai sentinel value untuk soalan ini? What is sentinel value for this question? Berapa? Yeah. 0. This is answer. Ini kadang-kadang soalan PSPM tanya. Okay. So, flowchart. Macam mana bentuk flowchart? You must remember apa yang Sudocode tulis, you must follow. Main hafal je. Asal start je read. Agak-agak lah kan. Asal start tak semestinya read. That's why you must understand carefully. Tengok line by line. Itu the most important thing lah. Faham? You start. Lepas tu pergi counter. Counter. Saya tulis dululah. While. Counter. Less equal 3. Read number. So, jika true, selalunya kalau true, saya akan ke bawah lah selalunya. True untuk dia pergi read number. So, tulis read number, display number. Jangan gabungkan. Jangan gabungkan dengan parallelogram. Jangan. Okay, sebab tak muat saya tulis kat sini lah. Counter plus 1, updating, dan jumpa and while, maksudnya dia akan naik kepada counter tadi.
baru draw lah. Draw. Benda set, pastikan proses. Start, pastikan capsule. Read, pastikan parallelogram. Ada yang tak hafal lagi ke? Tak susah. Benda yang sama ulang-ulang sampai naik boring, sampai rasa nak mengantuk. Kan? Macam Mamia. And then false. Kita jumpa stop. So, saya tak galak you pergi ke bawah sebab saya takut you pergi gatai, pergi tambah arrow untuk counter tu pergi ke stop. Jangan. Biar dia kat sini. Nah? Boleh? So, kita tengok pula flowchart untuk case ini. Saya buat line by line. You all janganlah randomly sampai tak tahu nak tulis. Start. Read answer. Tulis. Read answer. While answer not equal to 0. Display answer bila dia true. Display answer tulis. Kena tulis display because bentuknya sama. Read answer tak muat. Saya tulis sinilah. Tak ada masalah. Jumpa and while maka dia akan naik lah. So di sini while pastikan you tulis dengan baik. Arrow ni betulkan balik. Parallelogram. Read parallelogram. Read. And then dia akan naik pada while balik. Ini pada awal sebelum while. Dan false. Kita tengok ada apa-apa tak bawah tu. Tak ada. Jadi pastikan tulis false. Dan stop. Am I jumping on the bed? I never jumping on the bed. Until you bump your head. Okay? Dah dapat. So, bila tukar coding macam mana? Oh, jangan lupa check balik arrow. Ada yang tak tulis ke? Ada yang ni ke? Tengok balik ya. Pastikan start dengan stop. Tolonglah. Takkan start arrow dengan stop. Capsule-nya hilang. Pasal buat net. Udah capsule-nya dah malas. Macam orang malas. Buat bujur lah apalah. Jangan buat capsule. Okey, boleh? Okey, itulah Sentinel value. Dash check selesai. Bila tukar coding, itu tugas you all. Sekarang saya nak dalam masa 10 minit, saya nak anda buat coding untuk kedua-dua sudoku ini dan tunjuk pada saya sekarang. Selepas you siap. Coding yang ini, coding yang ini. Saya nak tengok. Okey? So itu saja. Tolong tutup video.